Ya tu. Jazakallah khair. Ha? Oh, takut dia masuk ah. Buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam ni insya-Allah kita last surah Fatihah. Ya. Selepas surah Fatihah dia masuk Qisar al-Mufassal. Surah-surah pendek yang putus-putus. Ayat pendek-pendek. Surah pendek, ayat pendek-pendek. Tapi Qisar Mufassal lepas surah Fatihah. Dia bermula dari surah Ad-Duha. Kita sampai sama di sini. Okey. Sini. Penjelasan dengan petunjuk yang dimaksudkan, petunjuk yang dimaksudkan dalam surah Al-Fatihah ini. Iaitu petunjuk kepada jalan kebenaran. Al-hidayah ila tariq al-haq. Maksudnya petunjuk kepada jalan yang benar. Yang dimaksudkan petunjuk dalam surah Al-Fatihah ni petunjuk kepada jalan yang benar lah. Iaitu dipanggil sebagai petunjuk at-taufiq. Petunjuk at-taufiq ataupun petunjuk yang kita panggil sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu. Allah buka hati kita, Allah dorong kita untuk buat kebaikan. Taufik ni maksudnya Allah setuju kita ni dapat petunjuk yang dia kehendaki. Dia hantar Rasul untuk jelaskan kepada kita apa yang kita kena buat dalam agama. Ya, Rasul menjelaskan apa yang mesti dilakukan oleh umat dia, oleh manusia untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang Allah Ta'ala nak supaya dia ikut petunjuk itu, maka Allah akan buka hati dia. Allah akan buka hati dia untuk ikut petunjuk. Jadi orang yang Allah tidak menghendaki untuk dia dapat petunjuk, maka Allah tak akan buka lah hati dia untuk dapat petunjuk. Yang dipanggil sebagai taufik. Taufik ni hanya petunjuk kepada kebaikan lah, bukan petunjuk kepada kesesatan. Petunjuk taufik ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja yang boleh bagi. Kan? Nak buka hati manusia, nak bagi petunjuk, nak bagi jadi orang baik ni hanya Tuhan lah. Kita hanya cerita, kita ajak, ajak. Kan? Tak nak ikut, terpulang. Bukan ada paksaan. Kita tak paksa. Kan? Sehingga dalam agama kau bukan boleh paksa orang masuk Islam. Tak boleh paksa, hanya ajak aja. Ajak dan sampaikan. Berapa belas tahun Nabi di Mekah. Kan? 13 tahun di Mekah. Cerita ajak. Menyampaikan, mengajak. Yang dapat petunjuk, beriman lah. Abu Bakar, Osman, Ali, kemudian sahabat-sahabat yang lain seterusnya lah. Umar radhiyallahu anhu. Dia dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia kau masuk banyak oh. Kata itulah. Okey. Dia tak ganggu tak apa lah. Kan? Dia duduk atas lah. Kalau buka lah satu lampu, dia pergi kat satu lampu tu je lah. Dia akan pergi lampu luar. Baik. Jadi petunjuk taufik kepada as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus.
Apakah yang dikatakan jalan yang lurus itu? Yaitu jalan yang terang benderang, yang straight. Maknanya tak ada kona-kona. La i'wajaj fihi, tidak ada bengkak-bengkok. Jalan tu straight, dah straight terang pula tu. Lurus ya. Tak ada sengit-sengit. Terus. Gitu. Tak ada bengkak-bengkok. Itu makna as-sirat al-mustaqim. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, para ulama ahli tafsir, mereka memberi berbagai tafsiran tentang makna as-sirat ni. Berbagai tafsiran makna as-sirat. Apa dia makna as-sirat? Tafsiran bagi as-sirat itu. Di sini maknanya saya buat ringkasan sikitlah. Tafsiran tentang as-sirat. Tafsir bagi as-sirat, yang di jalan lah. Sirat ni mana jalan lah. Tafsiran bagi as-sirat. Ini khilaf lah. Khilaf ahli tafsir. Tapi khilaf-khilaf pun semuanya sahih. Bawah ni. Semuanya benar. Okey. Ada yang kata dia adalah kitab Allah, ini Al-Quran. As-sirat tu makna dia Al-Quran. Ada yang kata sirat tu ikut Allah dan Rasulnya SAW. Ikut Allah dan Rasulnya. Itu as-sirat. Ada yang kata as-sirat itu adalah Islam. Kata Mujahid, anak murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia kata as-sirat itu al-haq, kebenaran. Semua benda ni ikut Allah dan Rasulnya, kitab Allah, Islam, al-haq, semuanya sahih. Tetap jangan. Ya, tafsiran mereka semuanya benar, sahih. Itu. Baik, ini ringkasan daripada perenggan ni lah. Jadi dia kata semua perkataan di atas semuanya benar lah. Kan? Saling menjelas antara satu sama lain. Kenapa? Kerana orang yang ikut Nabi SAW dan ikut dengan sahabat dia yang selepasnya Abu Bakar dan Umar, maka sungguhnya orang itu telah mengikuti kebenaran. Barang siapa yang telah mengikuti kebenaran, yakni al-haq, sungguhnya dia telah mengikuti Islam. Barang siapa yang ikut Islam, maka sungguhnya dia ikut Al-Quran. Jadi mana? Berkait lah. Ya. Al-Quran tu dia. Al-Quran itu adalah kitab Allah Ta'ala dan talinya yang kukuh. Dan jalannya yang lurus. Al-Quran itu. Maka kesemuanya adalah sahih, benar. Sebahagiannya membenarkan sebahagian yang lain. Al-Quran tadi. Walillahilhamd, segala puji bagi Allah. Dan penjelasan tentang sifat sirat al-mustaqim ni macam mana? As-sirat tu maksudnya sifat dia apa? Sifat jalan tu al-mustaqim. Sifat as-sirat ni asal makna titian ataupun laluan. Sifat dia apa? Sifat dia tidak bengkak-bengkok. Kan? Walam yaj'al lahu 'iwaja. Sifat dia lurus. Jadi sifat as-sirat itu adalah lurus. Ini mengisyaratkan kepada apa? Ini mengisyaratkan kepada bahawa Islam itu dia jelas. Bukti dia jelas. Hujah dia kukuh. Tak ada siapa boleh lawan hujah Quran. Sebab tu Quran kekal macam tu. Sampai bila-bila. Kerana dia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, yang dia bukan makhluk lah maknanya. Dia kekal, hujah dia kuat, jelas. Tak ada siapa nak boleh bantah dia. Kan? Siapa yang berpegang dengan Al-Quran, dia tidak akan jatuh ke dalam kesesatan. Maknanya la yahwi ahlu ila huwatid dalalah. Ini sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 142. Kita tengok. Al-Baqarah 142. Ini Al-Baqarah. Satu empat. Lambat dia. Ayat dia
قل لله المشرق والمغرب. المشرق والمغرب. المشرق والمغرب. Oh, sebab lain tak kuat apa ke? Nak je? Bawa keluar. Lama. Oh, kalau ketua banyak. Ganggu. Inilah. Oh, tak buka suara kat sana. Tak apa. Okey. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Okey. Kita ayat sampai kat sini. Qul. Katakanlah Muhammad SAW, lillahil masyriqu, milik Allah, bagi Allah timur dan barat. Yahdi man yasha'u, dia beri petunjuk pada siapa yang dia kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ni. Jadi Allah yahdi man yasha'. Dia bagi petunjuk siapa yang dia kehendaki. Siapa yang dia tak kehendaki, dia tak bagi petunjuk. Rugi ya. Orang yang tak dapat petunjuk ni kan, rugi ya. Ya Allah, siapa yang Allah kehendaki, dia akan bagi petunjuk. Begitu. Dan dalam surah Al-An'am ayat 161. Al-An'am, ni dia Al-An'am. Surah nombor 6. Ayat 161. Okey. Okey. Qul, katakanlah Muhammad SAW, innani, sesungguhnya Tuhanku, hadani, telah memberi petunjuk kepada aku. Innani, sesungguhnya aku, hadani, telah memberi petunjuk kepada aku, Rabbi, oleh Tuhanku, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Dinan qiyaman. Apa dia jalan yang lurus itu? Agama yang benar. Agama yang benar. Ya? Apa dia? Millata Ibrahim, yaitu agama Nabi Ibrahim, hanifan, yang lurus. Ya, wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Nabi Ibrahim alaihissalam itu termasuk di kalangan orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi mana ni? Sirat mustaqim. Sesungguhnya aku telah memberi petunjuk kepadaku oleh Tuhanku. Tuhanku beri petunjuk kepada aku. Ya. Ada dia. Okey. Dan firman Allah Taala dalam surah Asy-Syura ayat 52. Asy-Syura 52. Asy-Syura bukan Asy-Syu'ara, Asy-Syura. Ada beza tu. Asy-Syura. Asy-Syu'ara lain, ni syu'ara. Syura belakang di bawah ni. Syura. Syura yang makna mesyuarat. Syura maknanya mesyuarat. Ya, lepas dah atas. Dukhan. Ni surah nombor 42. Ayat apa tadi? 42 ayat 52. 52 saja kan? Ayat 52 betul. 52. Ni. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.
Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad SAW ruh, yakni Al-Quran, dengan perintah kami. Allah perintahkan Jibril alaihissalam buat turun Al-Quran. Ma kunta tadri mal kitab wal iman, sebelumnya engkau tak tahu pun apa itu Al-Quran dan apa itu iman. Sebelum itu kau tak tahu. Walakin, akan tetapi Allah kata ja'alnahu, kami jadikan Al-Quran itu nuran, cahaya. Sebab tu orang yang rajin baca Quran ni bercahaya, nampak tak? Quran. Susah pun nak istiqamah baca Quran ni. Kan kalau boleh dapat 100 ayat, kalau boleh istiqamah sampai mati, masya-Allah. Kan? Istiqamah. Ada orang yang saya jumpa tempat ni. Seorang tu, dua orang lah. Tak jumpa lah, saya jumpa. Seorang ni saya jumpa dengan saudara dia. Perempuan juga. Yang makcik tu yang baca Quran kuat rajin tu kan. Orang belah jitera. Dia jumpa anak saudara dia ikut kelas macam ni lah. Di Shah Alam. Lama dah, 11 tahun dah ni. Lepas tu seorang saya jumpa dekat AQS Haji Usman. Belakang tu kan apa nama, yang Din, dekat belakang rumah yang besar belakang tu. Kan? Dia cerita mak dia baru mati lah. 90 lebih. Sebulan khatam Quran sekali. 90, mati 90 lebih lah. Baru mati mak dia. Dia tiap-tiap bulan dia mesti khatam Quran sekali, mak dia. Ada orang saya jumpa. Tak jumpa lah, jumpa orang. Dia jumpa anak dia, Din tu lah. Din apa nama dia, saya tak ingat lah. Dekat duduk belakang AQS tu, rumah besar. Dia kadang-kadang dia kaji bismayang tu je. Dia orang Kubu Gajah, orang Selama Kubu Gajah tu lah. Kubu Gajah sana. Dekat jalan Tempayan Mas lah, di situ. Itu cerita dia. Mak dia rajin baca Quran. Dia orang perempuan ni kan, dia pun satu, yalah dia pun masa banyak. Masa ada. Yang orang lelaki pun kalau nak buat boleh je. Ada kita tengok dalam YouTube seorang tu, orang apa dia baca Quran tu. Khatam berapa hari sekali ke Quran tadi. Dahsyat lah. Kalau boleh buat istiqamah macam tu kan. Sebulan sekali khatam Quran sehari 1 juzuk. Ya. Allah bagi petunjuk, hidayah, taufik ni. Itulah. Kan? Akan tetapi kami jadikan dia sebagai cahaya, nahdi bihi. Allah kata, kami beri petunjuk dengan Al-Quran itu. Dengan Al-Quran itu, man siapa nasya'u yang kami kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki dapat. Macam kita duduk sini kan, mai sini. Allah kehendaklah kita mai sini. Kalau Allah tak berkehendak kita tak boleh mai sini. Kan? Ini kita berada di bawah, semua orang berada di bawah kehendak Allah Ta'ala. Tak boleh keluar dari kehendak Tuhan. Jadi Tuhan kehendak kita jadi macam ni. Jadi kami beri petunjuk siapa yang kami kehendaki min ibadina, daripada kalangan hamba-hamba kami. Ini. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau hai Muhammad SAW, la tahdi, hanya memberi petunjuk ila, kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nabi boleh tunjuk ya jalan. Ikut jalan ni. Marilah masuk Islam. Beramal dengan apa yang ada dalam Islam. Kamu akan selamat. Kami tak nak. Kami tak mau. Tak mau. Terpulang. Berapa ramai yang mati kafir. Dia memang majoriti kafir pun. Yang neraka jahanam ni, majoriti dia dalam neraka jahanam. Syurga ni tak ramai. Tu pun bila dah habis ahli neraka habis kan. Maknanya dia minta lagi. Surah ni Allah sebut ni, surah ni kita tengok. Surah apa? Surah Qaf, surah nombor 50. Surah nombor 50 kan dia minta lagi. Nombor 50. Mana 50 ni? 50. Ayat apa? Sampai belakang ni. Dan scroll. Saya tak ingat ayat awal tapi belakang ni lah. Ini dekat-dekat dah. Ya. Okey. Ni.
Ha. Yauma naqulu, pada hari kami kata. Allah kata. Bila ni? Hari akhirat esok lah. Li jahannam, kepada neraka jahannam. Hal, apakah? Intalati, kamu dah penuh. Kamu penuh dah lah. Wa taqul, dan dia menjawab. Hal mim mazid. Nak tambah lagi ke? Oh. Ini dalam Quran, dalam hadis pula. Ni. Dalam hadis. Kan? Ha? Ini hadis. Hadis dalam Sahih Muslim. Hadis dalam Sahih Muslim, riwayat Anas bin Malik. Kata Nabi SAW, La tazalu jahannamu taqulu hal min mazid. Sentiasalah neraka itu bercakap, ada tambah lagi ke? Ada tambah lagi ke? Ada tambah lagi ke? Dia cakap hatta yad'a fiha Rabbul Izzati tabaraka wa ta'ala, sehingga meletakkan ke dalamnya oleh Tuhan yang Maha Perkasa, Maha mulia lagi, Maha tinggi, qadamahu, kakinya. Nabi kata kaki Allah, kakinya yang pegang. Tak tahu macam mana kaki dia lah. Dia kata, "Oi, depa ni kata Tuhan ada kaki ya." Nabi kata. Tapi jangan fikirlah maknanya kan. Laisa kamitslihi syai'. Allah Taala bukan dengan serupa dengan makhluk dia. Macam Tuhan hidup mah. Tuhan hidup, Tuhan melihat. Kan? Tuhan apa lagi? Tuhan mendengar. Awak Tuhan mendengar macam makhluk ke? Mana ada? Sifat Tuhan yang fi'li, sifat Tuhan yang zati bukan semuanya makhluk. Bukan sama dengan makhluk. Itu benar tak boleh fikir. Tak, Allah makna dalam bahasa Arab ni, qadam ni, mana kaki. Mana boleh terjemah makna lain. Tapi kita terbayang, oh kaki. Oh, kaki. Kan? Bila sebut kaki tu, kaki makhluk pun tak sama. Kan? Kaki ayam, kaki orang sama. Makhluk kan makhluk. Kaki ayam. Bila sebut kaki ayam, kita tahu lah pasal kita duk tengok kaki ayam. Kita faham lah. Dan Allah Ta'ala ni maknanya tidak serupa dengan makhluk dia. Faham, terima, beriman sudah. Makna dia macam tu sudah. Terus dia kata lain, aku tak tahu Tuhan kata lagu tu, aku terima, aku dengar. Tapi aku bukan macam makhluk. Maka bila Allah letak kakinya, fataqul, maka neraka kata qad. Hadis dalam Sahih Muslim ni. Kan? Ahlul kalam dia pun tak beriman dengan hadis ni. Puak-puak falasifah ahlul kalam dia pun tak beriman dengan hadis. Dia pun kata hadis ni ahad, tak boleh pakai dalam akidah. Maknanya habis lah, dia tak beriman dengan hadis, nak kata apa? Jadi neraka kata cukup. Qad ni maknanya cukup. Qad ni cukup. Wa izzatika, demi keperkasaanmu. Cukup hai Tuhan, demi ketinggianmu. Wa yuzwa ba'daha ila ba'din, barulah api dari dia turun, tidak duduk melonjak. Barulah turun tadi, neraka tadi. Tak minta lah. Ni hadis ni. Jadi hadis nak isbat apa bagi kita? Ni syarah dia, bawah ni huraian dia. Jadi neraka dan syurga berdebat. Neraka dan syurga ni berdebat ni. Bila Tuhan cipta mereka dulu, dia pun berdebat. Debat macam mana mulut dia pun lagu mana berdebat. Kita syurga neraka pun kita tak tahu sifat dia macam mana, tak pernah tengok. Tapi kita tahu neraka ni api sakit. Yang kita tahu syurga ni nikmat. Ada keseronokan. Itu ya. Bukan lagu seronok kita duduk rumah kita. Bukan lagu seronok kita pergi melancong tempat-tempat yang indah. Tak seronok lagu tu. Seronok? Lagu mana seronok? Tak tahu. Tapi sangat seronok. Dan kita tahu seronok tu apa kan?
Boleh serta tak seronok tu macam mana? Yang gula manis gula manis. Boleh serta tak manis tu macam mana? Boleh serta manis. Tak ada tu kan? Wih, manis sangat. Orang ni hak jenis lidah tak ada. Dia minum apa pun sama. Dia boleh tahu tak manis tu apa? Yang cuba rasa manis ke tak? Aku lidah tak ada. Dia cakap. Jadi, nak rasa manis macam mana? Jadi gitulah. Hak dalam syurga ni. Kita tak boleh cerita. Macam mana? Cumanya kita boleh sebut benda tu. Tak tahu macam mana. Kefiat dia. Ada pada nama, tidak pada sifat. Sifat ni berbeza. Tu dia kan. Ini cerita dia. Kalau cerita makhluk pun kita tak boleh nampak macam mana kan. Tak boleh nak explain pasal makhluk ni. Mana? Boleh explain tak? Tak boleh. Boh di lidah. Oh, lagu ni nama dia mana no? Kan? Baru orang tahu. Sedap punya mana ni. Bakar wali. Boleh lah. Pahit. Tak mau. Tak mau. Di lidah. Ini dia. Baik. Dia berdebat neraka syurga ni. Usirtu. Kata neraka. Usirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Masuk ke dalam aku diutamakan dengan orang yang sombong-sombong, orang yang hebat-hebat. Ya. Orang yang hebat-hebat ni masuklah aku. Wa qalatil jannatu, syurga kata, mali la yadkhulni illa du'afa'un nas wa saqatuhum. Kenapa aku yang masuklah aku ni orang yang lemah-lemah, orang yang tak ada nilai di si masyarakat, orang tak kenal pun, tak ada nama pun. Ya. Tak hebat pun. Mali. Dia macam itulah. Dan orang kau kata, aku masuklah aku hebat-hebat. Aku sebab aku masuk. Aku orang yang lemah ni, yang miskin-miskin ni. Ya. Masuk. Al-mustad'afin. Golongan lemah. Ya. Saya Israel dengan Palestin lah. Palestin mustad'afin. Israel ni mutakabbirin. Mutajabbirin. Dia pun masuk neraka. Ya. Melainkan sebelum dia mati, dia masuk Islam. Tu je lah. Tapi tak tahulah kehendak Tuhan. Masuk juga Islam tapi tak ramai pun. Sebab beberapa Yahudi ni payah masuk Islam. Pasal mereka ada ilmu. Sebab tu kita tengok yang masuk Islam banyak puak-puak Kristian ni. Sebab mereka tak ada ilmu, jahil. Mereka mengikut-ikutnya. Ada picture sebenarnya mereka bukan percaya Tuhan. Kadang-kadang etis mereka buat tu. Tapi dah ikut mak ayah kan. Masuk. Banyaknya etis lah. Tak percaya Tuhan. Tapi bila dah jumpa Islam, begini, dia pegang Islam tu, dia gigit sungguh. Pagi masuk Islam, petang tu, dakwah orang tu. Buka meja tepi jalan. Kita bukan buka meja menega, dia buka meja menega Islam. Dia menega Islam, dia jual Islam. Mai. Masuk Islam, selamat. Kat US berapa ramai orang masuk Islam. Hari-hari. Ya. Sebab apa? Sebab dia dapat Islam dengan ilmu, pengetahuan. Dia pun rajin membaca, rajin mendengar. Kan? Dia pun tak tahu dalam keadaan berlaku hikmah berlaku ni kan. Kita tengok peperangan berlaku, tengok puak ni kan, puak Hamas masuk, dia pun tak bunuh orang Israel. Masuk dalam video. Satu dunia tengok. Kan? Dia pun sebut, inilah dia Islam. Islam tak membenarkan membunuh orang tua, kanak-kanak, orang yang bukan ahli dalam peperangan, kaum wanita, tak boleh bunuh. Kan? Dia pun, terkejut dia pun. Dia pun ingat Islam ni teroris. Kan Islamofobia kan, sana kan. Sebab dia lah dikembang-kemburkan Islam ni penganas dan sebagainya. Tengok orang ada janggut macam ni, gigit tu. Kan? Gigit apa? Orang ada janggut ni yang baik. Kan? Saya pula. Kan? Kalau ada janggut, dia pun tengok orang ada janggut, dia rasa selamat. Tengok orang ada janggut, dia pun rasa selamat itu. Baik. Orang lelaki lah. Orang perempuan tu tak ada janggut. Jadi, maknanya Allah Ta'ala kata kepada syurga, anti rahmati. Kamu adalah rahmatku. Arhamu biki man asya'u min ibadi. Aku rahmati siapa yang aku kehendaki daripada hamba-hambaku.
siapa yang Allah kehendaki. Allah rahmati orang tu dengan masukkan dia dalam syurga. Wa qala lin-nar, Allah kata kepada neraka pula, innama anti azabi. Hanya saja kamu itu adalah siksaanku. U'adzibu biki man asya'u min ibadi. Aku seksa dengan kamu siapa yang aku kehendaki daripada hamba-hambaku. Ikut suka Tuhan lah. Ikut suka Allah Ta'ala lah nak masuk siapa dalam syurga, siapa neraka. Tapi Allah Ta'ala dah beritahu, siapa ikut aku ni selamat. Siapa tak mau ikut aku ni, tak selamat. Tuhan dah beritahu dah. Ikutlah Tuhan nak tadi, selamat lah. Itu. Jadi maknanya Allah Ta'ala kata likulli wahidatin minhuma mil'uha. Setiap daripada kamu berdua ni, neraka syurga ni ada isi dia. Fa amman naru fala tamtali'u. Maka ada pun neraka dia tidak akan jadi penuh, dia tak akan rasa penuh hatta yada'u rajlahu, sehingga Tuhan letakkan kakinya. Fataqulu qad, maka neraka kata cukup. Fahunalika tamtali'u, masa tu dia berasa penuh. Aw yazulu ba'daha ila ba'din. Wa la yazlimu Allah azza wa jalla min khalqihi ahadan. Allah azza wa jalla tidak menzalimi seorang pun daripada kalangan makhluk dia. Walaupun sebesar zarah, sebesar habuk kuman, tak ada siapa kena zalim. Ya, hatta kambing yang tak dimasuk syurga neraka ni, Tuhan hidup depa balik, bagi depa hidup balik untuk balas. Dulu masa di dunia, kawan dia tanduk dah. Sekali dia tak ada tanduk, tak ada lawan. Dia akhirat besok Tuhan bagi dia tanduk, Tuhan bagi kat dia tanduk kawan dia balik. Lepas tu Allah habiskan depa, hilang dah. Tu ya, untuk selesai sama-sama depa ya. Nak contoh kata Allah itu maha adil seadil-adilnya. Tak ada siapa dizalimi di sisi Allah Ta'ala. Allah sebut, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Buat sebesar zarah iman, kebaikan, sikit lah. Ya, dia akan lihat pahala di akhirat nanti. Dan siapa buat kejahatan sebesar zarah, dia akan lihat juga kejahatan dia nanti. Tapi ada di akhirat nanti orang yang hak jenis buat dosa ni kan. Dosa dia banyak-banyak ni, Tuhan tukar dosa dia jadi pahala. Nak cerita kata kasih sayang Tuhan pula. So macam tu. Inilah dia kan hadisnya. Jadi ya Allah kata, kami jadikan dia sebagai cahaya, memberi petunjuk dengannya, dengan Al-Quran itu siapa yang kami kehendaki. Allah guna kami, kata apa? Nak tunjuk tentang kebesaran diri dia lah. Kan, keagungan dia. Siapa yang dia kehendaki daripada kalangan hamba dia. Adapun Rasulullah SAW hanya boleh bagi petunjuk kepada jalan yang benar. Maksudnya, tunjuk jalan. Ikut yang ni, buat yang ni, jangan buat yang ni. Ikut satu-satu apa yang Nabi SAW perintah. Selamatlah. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 153. Al-An'am. Dia sini 153. Al-An'am atas kali ya. Ni. Surah 6. 153. Ni. Al-An'am. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Okey. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Dan sesungguhnya inilah dia jalanku, kata Allah. Mustaqiman, yang lurus. Fattabi'u, maka adalah kamu semua ikutnya. Ikut jalan yang lurus itu. Wala tattabi'u subula, dan janganlah kamu ikut jalan-jalan di simpangnya. Kan kiri kanan ada banyak jalan kan.
Nabi SAW bila Nabi baca ayat ni, Nabi duduk dengan sahabat-sahabat, Nabi buat garisan panjang. Ambil kayu, Nabi garis panjang tu kan. Sahabat-sahabat tu tengok Nabi duduk garis tu. Garis, lepas tu Nabi garis kiri kanan. Garisan banyak, belah kanan, belah kiri Nabi garis. Macam tu kan. Nabi kata, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan inilah dia jalanku yang lurus, bila kamu semua ikut jalan ni. Janganlah kamu ikut jalan-jalan yang menyimpang yang banyak ni. Maka kamu akan sesat daripada jalan ini. Fatafarraqa bikum an sabili. Apa dia jalan ni? Jalan Al-Quran. Jalan As-Sunnah. Jadi bila pegang dengan Quran dan Sunnah, maka kita selamat lah. Pegang dengan lain daripada Quran dan Sunnah, kita tak akan selamat. Zalikum wassakum bih. Demikian itulah dia mewasiatkan, yani Allah telah wasiatkan pada kamu dengannya, dengan jalan ini supaya kamu ikut. La'allakum tattaqun, agar kamu semua jadi orang-orang yang bertakwa. Ini dia. Ayat surah kita pegang dengan Quran dan As-Sunnah. Kemudian cerita tentang sifat jalan yang lurus dia. Sifat, mana sifat mereka yang mengikuti jalan yang lurus. Dia kata sifat ahli as-sirat al-mustaqim. Siapakah mereka yang berada di atas jalan yang lurus itu? Ya, di sini Allah Taala sebut dalam surah Fatihah yang kita baca tu, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat ke atas mereka. Mereka ni siapa ni? Okey. Jadi maknanya daripada kalangan mereka ni, daripada kalangan para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang benar dan membenarkan para nabi, wasyuhada, dan orang yang mati syahid, wasalihin, dan orang yang saleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini siapakah mereka yang Allah berikan nikmat ke atas mereka, dan Allah jelaskan lagi dengan terang dalam surah An-Nisa ayat 69. Ya, An-Nisa 69. An-Nisa 69. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Okey. Wa may yuti'illaha, barang siapa yang taat, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika, maka mereka itu ma'al ladzina, bersama orang-orang yang an'ama Allah beri nikmat ke atas mereka. Surah. Oh, makin awal. Makin awal. Nanti maghrib 7 orang. 6 lebih. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah telah beri nikmat ke atas mereka daripada kalangan para nabi, was-siddiqin, dan para siddiqin, orang-orang yang membenarkan para nabi, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Dan inilah yang kita minta ni di akhirat nanti, kita nak duduk di sinilah bersama dengan golongan ni di akhirat. Masya Allah. Dia pun dah pergi dah. Dia pun main tengok kelas nak habis dah. Dia pun tak apa lah. Kita dengar sikit je dia. Tak pahala apa tak. Kita balik lah. Ya. Orang lain tak main, kita main dah. Jadi, dia pun ada makhluk Tuhan juga. Dia pun suka benda baik kan. Itulah, tak batal nak mati pun tu. Tak ada. Ada juga. Tak apa lah. Kan? InsyaAllah. Betul. Ada hadis. Ni nak sebut hadis. Tunjuk hadis banyak ni lah. Kan? Mana? Kan? Apa nak kata Nabi SAW?
innal ulama'a yastaghfiru lahum man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma' wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma'. Sesungguhnya orang yang berilmu memohon keampunan kepada dia oleh segala yang di langit dan segala yang di bumi, hatta ikan di air. Nak buka hadis ni, buka apa tu tak payah buka. Mana banyak cerita lagi ni. Tak pergi habis surah Fatihah malam ni. Lepas tu nak pegang pulut kuning. Oh. Kan? Habis surah Fatihah kita makan pulut kuning. Lama, 100 muka surat lebih. Okey. Ayat ni kan. Kemudian mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dan orang-orang istiqamah yang tetap teguh di atas jalan yang lurus, dan mereka lah orang yang mentaati Allah dan Rasulnya serta mengikuti perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dalam ayat ni terdapat petunjuk ataupun dalil bahawa mengambil sinar cahaya daripada orang-orang yang memiliki kesempurnaan. Sempurna maksudnya petunjuklah. Daripada orang-orang yang berilmu, orang yang alim, tumpang cahaya mereka adalah khullatun mahmudah, sifat yang terpuji. Duduk bersama dengan orang yang berilmu, orang alim semua ni, kita dengar cerita daripada agama yang mereka sampaikan, daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah yang sahih, adalah khullatun mahmudah. Ya, khullah ni maksudnya persahabatan yang terpuji. Wa sunnatun mardiyah, dan sunnah yang diredai. Yang mana Allah Ta'ala kata tentang mereka ni dalam hadis yang malaikat mari tengok orang mengaji ni kan. Allah Ta'ala kata, dia berkata sana ada seorang tu duduk situ tapi dia bukan nak mengaji, dia main singgah ya. Allah kata orang tu aku ampunkan. Kenapa? Allah kata hum al-julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang duduk yang tidak akan celaka siapa yang duduk dengan mereka. Ya, siapa yang menghidup dengan mereka tak akan ada kecelakaan, keburukan. Dapat rahmat, berkat, sakinah, ketenangan, rahmat, berkat dan ketenangan. Mari majlis ni tu, majlis zikrullah, benda-benda ni mari. Sebab tu kalau ada siapa-siapa ada serabut, depression dan sebagainya, ajak duduk dalam majlis ilmu. Duduk dengar sambil kita suruh dia, maknanya pasal ni betul-betul lah berharap agar Allah Ta'ala bagi petunjuk. Dia akan dapat petunjuk dan diminta kepada Allah, Allah akan bagi petunjuk kepada dia. Ni. Dan begitu juga sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah hai Muhammad SAW, in kuntum, jika adalah kamu semua tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka adalah kamu semua ikut aku. Allah suruh Nabi kata, yuhibbukumullah, nescaya Allah akan ampunkan kamu. Bukan itu saja, Allah akan masukkan kamu ke dalam syurga. Kita tengok Al-Imran ayat 31. Apa Tuhan kata? 31. Al-Imran, nama cikgu Imran, cikgu Imran. Okey. Ya. Keluarga Imran. Ini keluarga Imran ayat 31 ni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad SAW, jika kamu semua mencintai Allah, maka adalah kamu semua ikut aku. Nescaya Allah akan mencintai kamu semua, dan Allah akan ampunkan bagi kamu segala dosa kamu. Wallahu ghafur, Allah Maha Pengampun, Rahim, lagi Maha Penyayang. Itu dia. Kemudian tengok pula tentang sifat orang-orang yang menyalahi jalan yang lurus. Sifat al-mukhalifin, orang yang menyalahi bagi jalan yang lurus, tak mau ikutlah maksudnya. Orang yang tak mau ikut jalan yang lurus,
Allah kata, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang dimurkai atas mereka. Dan bukan orang-orang yang sesat. Yakni bukan jalan al-maghdub alaihim. Sebenarnya al-maghdub alaihim yang dimurka ni, maghdub ni yang dimurkai atas mereka ni adalah siapa? Mereka adalah orang yang rosak tujuan kehidupan mereka. Fa'alimu al-haqqa wa 'adalu anhu. Dia tahu kebenaran tapi mereka tak mau ikut kebenaran, macam puak Yahudi ni lah. Ya kan? Israel dulu dan kini sama. Bani Israel lah, Israel Nabi Yaqub alaihissalam, anak cucu dia ni alaihissalam. Ya kan? Sampai hari ni ya. Dia pun dia tahu kebenaran. Memang bantah kebenaran sejak zaman Nabi kan, bukan dekat hari ni, zaman Nabi. Tapi perempuan ni penakut. Kau berani. Mereka hidup penuh dengan tipu helah lah. Penakut. Perang kau berlaku jauh-jauh je berani ya. Tembak bom ni kan, berani ya. Cuba depan. Teriak. Betul tak teriak? Nangis. Tadi saya tengok juga tadi ada tengok dalam video. Nangis. Tolong hantar aku balik tu. Tolong hantar balik, kalau apa hantar aku balik. Aku tak mari dah tempat apa ni. Aku tak kacau dah. Hum ahlul ghadarah wal khiyanah. Bangsa Yahudi ni, mereka ni bangsa pengkhianat dan tak pernah menepati janji. Kan? Ayat mata musang lah. Kan? Ayuh. Ha? Tak tahu keluar mana, tapi dia pun takut keluar semua. Takut. Terkejin pun dah. Takut mati. Takut mati. Bangsa dia penakut mati. Ingat ni ayat yang Tuhan sebut dia tengok. Tak lain lah. Dan surah ni. Ya. Dia kata, nahnu. Ya. Ni hak dia mengaku lah. Tuhan cerita dia mengaku ni. Ada. Tak melekat. Ya. Ni. Ya. Ni. Surah Al-Maidah ayat 18 ni. Ada Tuhan cerita tentang hakikat pokok Yahudi ni. Dalam Quran sebut dah perangai mereka ni. Perangai tak boleh buat baik. Mana ni? Tengok. Tu yang kita tu. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وقالت اليهود والنصارى, kata orang Yahudi dan Nasrani, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Mengaku. Tuhan kata kat Nabi SAW, Allah Ta'ala suruh Nabi kata, Qul, katalah Muhammad SAW kepada mereka ni, kalau apa ni anak Allah, kasih Allah, falima yu'azibukum bidhunubikum. Pasal Tuhan siksa kamu dengan sebab dosa kamu. Kan apabila mereka minta nak tengok Tuhan tu kan, boom, Allah hantar halilintar kan, mati habis semua. Tuhan hidup lagi, terbangkit balik mereka ni. Tutup nenek mereka lah. Bal antum basyarun mimman khalaqa, bahkan kamu ni manusia daripada siapa yang Tuhan kamu ciptakan, daripada mereka yang Tuhan kamu cipta. Yaghfiru liman yasha', dia ampunkan bagi siapa yang dia kehendaki, wa yu'adzibu man yasha', disiksa siapa yang dia kehendaki. Walillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah kerajaan segala langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya. Nak takut apa kata? Semua hak Tuhan. Wa ilaihil masir, dan kepadanya akan dikembalikan. Kemudian ayat yang lain. Mana?
Macam kayak ni kot. Macam kayak ni, kayak Taman al-Maut. Tak ingat ayat tu apa. Okey, ayat ni. Ya, nak cerita tentang Yahudi, perangai Yahudi dan Nasrani ni yang depa ni mengaku-ngaku ni kan. Depa kata depa adalah jemaah Allah yang terpilih, Sya'bullah al-Mukhtar. Tapi depa ni hakikatnya yang dimurkai oleh Allah Taala. Ya, depa mengetahui kebenaran wa'adalu anhu, tapi mereka berpaling daripada kebenaran, tak mau ikut. Tak mau ikut. Tahu memang betul. Tak mau ikut. Ya. Wala, dan bukanlah jalan orang-orang yang sesat. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada pengetahuan, faqadul ilma, yang tidak ada pengetahuan. Mereka ini orang kata apa? Dalam kesesatan, termanggu-manggu dalam kesesatan. Tak dapat petunjuk kepada kebenaran. Ini orang-orang Nasara. Karena itu, kemurkaan itu untuk orang-orang Yahudi. Dan kesesatan itu adalah orang-orang Nasrani. Ya, kenapa? Karena orang yang mengetahui tapi tak mau ikut, dia itu berhak untuk mendapat kemurkaan. Berlainan dengan orang yang tidak mengetahui. Macam orang Nasara ni kan. Dia tak tahu, jahil. Tapi dia reka sendiri pula. Reka sendiri. Ibadat dia pula. Kan? Dan tanggapan dia terhadap Nabi Isa sebagai anak Tuhan tadi kan. Bahkan dia rela diri dia dibunuh untuk ampunkan segala dosa manusia. Dia berkata dia mati kerana apa? Kerana untuk menghapuskan dosa manusia. Sebab tu dia tak kisah buat dosa apa. Yesus dah apa? Tebus diri dia apa? Kan? Yesus dah tebus dosa dia apa? Dengan membunuh, dengan dibiarkan diri dia dibunuh, disalib. Kan? Habis tu kita jawab nah. Kan? Habis tu dia bunuh untuk tebus kesalahan dan dosa makhluk. Habis tu sekali dengan dosa iblis kan? Iblis makhluk lah. Kan? Boleh jawab. Boleh jawab. Ya, bila kita tanya habis tu dia rela diri dia dibunuh, disalib kerana untuk menebus dosa yang dibuat oleh makhluk. Iblis buat dosa orang. Ya. Tapi sekali dengan dosa iblis ya, tebus. Jadi agama ikhlas ni macam tu lah. Macam ni apa? Padri dia kata kami makhluk suci. Kami tak nikah, kami tak ada anak. Habis itu Tuhan hampa tak suci ya? Hampa kata Tuhan nikah, Tuhan ada anak. Hampa suci, Tuhan hampa tak suci. Macam mana ni? Pening. Itu dia. Habis. Kemudian jadi apa nama puak-puak Nasara ni, depa ni sesat kenapa? Mereka tidak mengikuti perkara apa nama perintah itu daripada pintu dia. Dia tidak mengikuti kebenaran, mereka itu sesat. Jadi jadilah setiap Yahudi Nasrani itu dhalun maghdubun alaihi. Maka jadilah Yahudi Nasrani itu orang-orang yang sesat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun Tuhan murka, ini pun Tuhan murka. Kenapa? Bukan mereka tak mau tak sampai kepada mereka kebenaran. Nabi dia dakwah mereka. Jadi kita tengok turun ayat mubahalah tu kan. Kan puak-puak apa nama? Padri-padri daripada Najran datang jumpa Nabi. Kita buka hadis ni. Ya, kita buka hadis ni. Tujuh. Yang tentang apa ayat mubahalah tu kan. Wafdu Najran. Ni. Okey, tengok dia ya. Hadis ya. Mubahalah tu lah. Saya nak tengok yang ringkas-ringkas sikit. Hadis mubahalah. Wafdu Najran. Okey, kita kisah Islam lah. Kisah tu Islam.
Okey. Ada sebuah wala ya lambat ni. Mongeng. Okey. Ni. Besar sikit. Okey, tentang hadis. Najran ni serta bahasa tempat Najran dulu di atas ni. Kita ambil kat hadis tu. Okey. Ni. Ni. Ini cerita. Saya ambil hadis tu. Panjang. Dah sampai ke hadis tu. Ambil alih. Ini kisah mubahalah ni. Kisah mubahalah. Okey, ni tafsir Ibnu Katsir senang kita ambil. Ni tafsir Ibnu Katsir ni ayat ni. Ayat mubahalah ni. Ya. Okey. Okey, hadis an qala al-haq min rabbika. Al-hajaka. Okey, adalah sebab turun ayat ni. Ayat mubahalah ni. Ayat dia kata bahawa Nasara, orang Nasrani ketika mereka datang jumpa Nabi SAW, mereka berhujah tentang Nabi Isa kepada Nabi SAW. Dan mereka menganggap apa yang mereka anggap daripada kenabian dan ketuhanan, Nabi dan Tuhan. Ya? Maka Allah turunkan ayat ni, penolakan terhadap mereka. Okey. Kemudian dalam riwayat Ibnu Ishaq disebut di sini mereka datang dalam jumlah 60 orang. Situ narakiban 60 orang naik kuda, naik kenderaan. 14 orang di kalangan mereka ni daripada orang yang mulia lah, orang yang berpangkat di kalangan mereka lah. Maksudnya yang berilmu lah. Konon-kononnya yang paling hebat lah. Jadi segala urusan orang akan rujuk pada 4 orang ni. Ada pada 14 orang daripada 60 orang ni. Ya kan? Mereka adalah Al-Aqib. Nama dia Abdul Masih. Seorang As-Sayyid. Dia ni Al-Aiham. Abu Harithah. Cerita panjang lah. Siapa sebut nama ni. Bila kita pergi lagi bawah ni. Mereka main berdebat dengan Nabi ni. Okey. Maka kata Ibnu Ishaq sampai dia mereka datang kepada Rasulullah SAW ke Madinah. Mereka masuk ke masjid Nabi waktu solat asar. Alaihim thiyabul habarat. Pakai jubah ni lah, jubah badriyah. Kan? Jadi fi jamali rijalin Bani Al-Harith bin Ka'ab. Dalam keadaan depa ni cantik, segak lah. Segak berpakaian tadi. Qala yaqulu ba'du man ra'ahu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, sebahagian dari sahabat Nabi yang tengok mereka kata apa? Ma ra'ayna ba'dahum wafdan mislahum. Tak pernah tengok orang main rombongan main jumpa Nabi pakai macam ni, segak ni. Ya. Ni. Wa qad hanat salatuhum. Masuk waktu solat dah. Faqamu fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depa solat depa tu. Solat puak-puak padri ni dah masuk waktu solat depa. Depa bangun solat cara depa. Kan? Di masjid. Faqamu fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depa sembahyang dalam masjid Nabi. Faqala Rasulullah da'uhum. Ya, Nabi kata kat sahabat-sahabat, biar ambil depa. Fasallu ila al-masyriq. Depa sembahyang, depa ibadat depa ke arah matahari terbit. Belah sana, kita belah sana. Ya kan? Okey. Maka lepas itu seorang daripada mereka yang bernama Abu Harisah bin Alqamah dia bercakap. Ya, cakap. Wal Aqib Abdul Masih awi Sayyid Al-Aiham. Okey. Kemudian dia bercakap apa? Dia berkata tentang Nabi Isa AS, huwa Allah. Dia berkata Nabi Isa itu Allah. Dan dia berkata
huwa waladullah. Lepas tu dia kata dia anak Allah pula. Dan dia kata salisu salasah, trinity lah. Kan? 3 dalam 3. Yang ketiga dalam 3. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Taala daripada demikian itu. Ya. Kemudian sampailah depa nak Nabi ajak depa mubahalah ni. Kalau depa tak mau ikutlah. Begitu ni. Nabi sallallahu kata dekat depa, masuk Islam lah. Qala la. Kami tak mau. Kami memang dah Islam lah, depa kata. Nabi kata kamu belum Islam. Masuk Islam lah. Fa aslima. Qala la. Ya, qala depa begitu kata, bala ya. Qad aslamna, kami dah Islam sebelum kamu. Dia kata kat Nabi sallallahu kami dah Islam sebelum kamu. Nabi kata kadzabtuma. Kamu bohong. Kan? Yamna'ukuma min al-Islam du'a'ukuma lillah waladan. Kamu tak masuk Islam lagi sebab kamu menganggap Tuhan ada anak. Mana Islam lagi? Kan? Dan beribadat dan ibadah kamu kepada salib kamu. Kan? Dan kamu makan babi, Nabi kata. Wa aklukuma al-khinzir, kamu makan babi. Ni. Kan? Lepas tu dia pun tanya Nabi Muhammad. Faman abuhu ya Muhammad? Siapa pak dia? Pak Nabi Isa siapa ya Muhammad? Kalau bukan Allah, dia berkata. Fasamata Rasulullah sallallahu anhuma falam yujibhuma. Nabi diam. Nabi tak jawab. Fa anzalallahu fi dhalika min qawlihim. Maka Allah turunkan ayat. Ayat di atas tadi ni. Kan? Sampai akhirnya dia tak mengaku Nabi ajak mubahalah saudara. Sampai bawah ni bila nak mubahalah dia tak mau. Dia kata kalau kita ikut dia habis kita. Habis kalian kita, turunan kita habis. Mati habis. Tak berani nak mubahalah ni cerita dia. Cerita panjang ni sirah ni kan, panjang ni. Baca tak habis, tapi cerita ringkas macam itulah. Okey? Kita bantah balik kita tadi lah. Jadi sampai ke sudah. Puak ni itulah jahil dan tegar di atas kejahilan. Cerita apa macam mana dia tak mau terima. Okey. Puak Yahudi ni betul benda tu betul. Memang hati dia mengaku betul. Alam kitab dia sebut tu betul, tapi dia tak ikut. Kitab dia boleh berubah. Kan? Ini dia. Jadi kedua-duanya dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ni dia tahu kebenaran tak mau ikut, satu ni dia tegar di atas kejahilan dia. Allah murka dua-dua. Dua-dua pun Allah sumbat dalam azab Jahannam. Kekal abadi. Ini sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran tentang kemurkaan Allah Ta'ala terhadap bangsa Yahudi ni dalam surah Al-Ma'idah ayat 60. Al-Ma'idah 60. Al-Ma'idah ini 60. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Qul, katakanlah ya Muhammad sallallahu apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang fasik di sisi Allah, iaitu orang-orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Dan orang yang menyembah taghut, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat daripada jalan yang lurus. Ini Allah Ta'ala cerita tentang orang Yahudi ini. Ya. Kemudian Yahudi dan Nasrani ini, walaupun mereka ni maknanya sesat, ya, sesat, wa in kanu dhalin jami'an fahum maghdubun alaihim jami'an. Bukan setakat sesat, Tuhan murka. Tuhan murka bukan dekat Yahudi dan Nasrani pun kena murka dengan Allah Ta'ala. Hanya saja dia kata di sini kemurkaan tu Allah khususkan orang Yahudi. Tapi
Orang Nasrani sekali masuk di situlah. Ya. Yahudi mengetahui kebenaran, dia mengingkarinya. Ya. Dia pun sengaja melakukan kebatilan. Sengaja. Jadi kemurkaan itu lebih khusus pada mereka. Adapun orang Nasara ni, mereka ni jahil, tidak mengetahui kebenaran. Jadi kesesatan itu lebih khusus bagi mereka. Dah tak tahu kebenaran, bila orang cerita tak mau ikut pula. Bantah. Ajak mubahalah, lari. Tak ikut. Kan? Ke ayat mubahalah surah apa ni ayat mubahalah? Mubahalah ni. Ni ayat mubahalah. Ini surah Al-Imran ayat 36. Al-Imran 36. Ya. Ni. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Ini ayat mubahalah. Ya. Baik, kita pergi. Okey. Maknanya okey sini. Tengok seterusnya. Dipanggil dalam satu bayaniyah tarbawiyah fi bayan sinfain. Maksudnya penjelasan yang lebih jelas ya, tentang dua jenis golongan ni lah. Ya. Tentang apa nama Allah sebut. Mereka yang telah engkau beri nikmat tadi. Ya, Allah kata fa in qila lima qala an'amta alaihim. Kenapa Allah Taala kata an'amta, engkau telah beri nikmat ke atas mereka? Ya, kenapa Allah tak kata orang-orang yang telah diberikan nikmat ke atas mereka? Kenapa Allah guna perkataan engkau ni? Siratal ladzina an'amta. Ya, engkau. Allah guna perkataan tu. Ada beza tu. Sebagaimana Allah kata al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai atas mereka. Kenapa Allah guna perkataan tu? Okay? Allah tak guna perkataan lain, tapi Allah guna perkataan ni. Sebenarnya boleh lagi olah ayat ni jadi perkataan-perkataan lain tapi makna sama boleh ya. Tapi kenapa dari sudut balaghah dia? Kenapa Allah guna ayat ni, perkataan ni? Menunjukkan apa ni? Jadi dari sudut uslub gaya bahasa, inilah dia yang biasa dalam Al-Quran Allah buat. Perbuatan-perbuatan tentang berbuat baik, perkataan tentang berbuat baik, rahmat, kemuliaan, itu Allah sandarkan kepada diri dia. An'amta, engkau beri nikmat ya Allah. Engkau. Kan diguna perkataan engkau. Kita baca tu mana kita sebut engkau. Pada perkataan buat baik, ihsan, rahmat dan sifat pemurah. Disandarkan kepada Allah, disebut padanya engkau, ya Allah. Disebut pembuatnya, iaitu Allah lah kan. Tetapi apabila disebut dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan tentang balasan, keburukan, siksaan, maka dibuang perkataan engkau itu. Tak buat perkataan ghadibta alaihim, orang yang engkau murka ke atas mereka, tak guna perkataan engkau. Tapi orang-orang yang dimurkai ke atas mereka, padahal yang murka itu Allah. Tapi tak disebutkan, tak disandarkan pada perkataan itu kepada engkau, ini kepada Allah. Itu penggunaan kan bahasa lah. Nak cerita pasal apa? Ini cerita tentang adab dalam bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adaban fil khitab. Ya. Jadi dibuat perkataan-perkataan yang memuliakan, contohnya perkataan berbuat kebaikan, memberi rahmat, ya. Disebut engkau, ya Allah. Tapi perkataan tentang siksaan, apa semua tak sebut engkau siksa, tak sebut. Sebut mereka disiksa. Adab bercakap, kan? Ya Allah Taala ajar macam mana nak interaksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut percakapan. Ni. Jadi al-maghdub alaihim. Tapi Allah sebut al-maghdub alaih kan, mereka yang dimurkai kan. Tapi tentang ihsan di sini berbuat baik,
an'amta alaihim, orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Ini. Ini samalah dengan apa nama kata Nabi Ibrahim alaihissalam kan? Tengok macam mana Nabi Ibrahim dia beradab cakap dengan Allah Taala, "Allazi khalaqani fahuwa yahdin." Tuhan yang telah menciptakan aku, dia yang memberi petunjuk pada aku. Wallazi huwa yut'imuni, dan Tuhan yang dia beri makan pada aku, wa yasqin, dan beri aku minum. Wa idza maridtu, dan apabila aku sakit. Nampak? Dia tak kata dan bila dia bagi aku sakit. Nabi Ibrahim tak cakap macam tu, dan bila dia bagi aku sakit. Dia tak cakap macam tu. Dia kata wa idza maridtu, dan apabila aku sakit. Dia tidak menyandarkan perkataan tu pada Allah, padahal Allah yang bagi kita sakit, bagi kita demam. Tapi maknanya sebagai adab dengan Allah. Tengok wa idza maridtu. Ni, kita tengok ayat dia Syuara ayat 78 sampai 81. Asy-Syu'ara. Ni bawah ni. Syuara ni macam ni. 78. Tengok adab interaksi. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. Okey. Tengok ayat 78 tadi kan. Allazi khalaqani, Tuhan yang telah menciptakan aku, fahuwa yahdin, maka dia yang memberi petunjuk pada aku. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin, dia yang beri aku makan dan dia yang beri aku minum. Wa idza maridtu, dan apabila aku sakit. Dia tak kata dan dialah yang beri aku sakit, kemudian dia sembuhkan aku. Ibrahim tak cakap macam tu. Dia sebut yang bila wa idza maridtu, bila aku sakit. Dia tak kata dan bila dia bagi aku sakit. Dia tak cakap macam tu. Maksudnya adab percakapan dengan Allah. Sandaran kepada Allah, perkataan yang molek-molek. Macam perkataan sakit, semua ni kan perkataan yang perkataan yang tak, jadi malah tak disandarkan kepada Allah. Padahal ya ikutnya semua ya memang Allah Taala yang bagi kita sihat, dia yang bagi kita sakit, kan? Tapi dia guna bila aku sakit. Dia tak guna perkataan bila dia bagi aku sakit. Faham? Dia tu tak ada di sini, perkataan dia tu tak ada. Yang ada hanya aku ya. Tapi perkataan lain ada. Yasfin. Dia yang menyembuhkan aku. Dia tak kata aku sembuh. Bila aku sakit, lepas tu aku sembuh. Ibrahim tak cakap macam tu. Tapi dia kata, bila aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Tapi dalam perkataan sakit tak sebut dia, tak ada sebut dia. Boleh tak? Macam pening nampak. Boleh kot insya-Allah kan. Adab interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ajar yang mematikan aku, kemudian dia hidupkan aku. Jadi sini maknanya nisbah penciptaan, petunjuk, berbuat baik dengan memberi makan dan minum. Nisbah itu disandarkan kepada Allah Taala. Tapi bila mari disebut perkataan sakit, Nabi Ibrahim kata, apabila aku sakit. Dia tak sandarkan kepada Allah. Walaupun Allah yang menciptakan segalanya. Dia tak kata amradani, dan apabila dia sakitkan aku. Dia tak cakap macam tu. Dia cakap bila aku sakit, aku sendiri. Dan dia kata fahuwa yashfin, dan dialah yang menyembuhkan aku. Dan darinya ada firman Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang beriman daripada kalangan jin, puak-puak jin yang beriman ni. Surah Jin ayat 10. Surah Jin, mana surah Jin belakang bawah ni, Jin, Al-Jin. 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 Kalau Tuhan tak beritahu pasal jin, kita pun tak tahu. Surah Jin, ada puak jin.
Sebab tu kalau kita kata rasa ramai, ambil ramai, kot dari kita, kot lah perasaan kita pun. Pasal kita seorang-seorang. Kan? Rasa ramai. Ni. Ayat apa tu dia? Ayat 10. Bawah ni. Ni 10. Ni puak jin. Puak jin cakap yang beriman lah. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. Okey. Wa anna, dan sesungguhnya kami, la nadri, kami tak tahu. Kami tak tahu. Asyarrun, adakah keburukan? Urida, yang dikehendaki. Nampak? Dia perkataan dia ni. Dia tak sebut yang Allah kehendaki. Sebab perkataan keburukan. Ayat. Nah, asyarrun ni keburukan. Kami tak tahu. Adakah keburukan yang dikehendaki? Biman fil ar, untuk orang yang ada di bumi. Am arada bihim rabbuhum rasyada. Ini sudah perkataan arada pula. Ya, ataupun telah menghendaki dengan mereka, oleh Tuhan mereka akan petunjuk. Di sini makna dia sebut Tuhan. Kalau kebaikan petunjuk kan, petunjuk dia sebut Tuhan. Tuhan mereka. Ini dia sebut Tuhan pun. Disembunyikan perkataan Tuhan tu kan. Tak disebut nama Tuhan. Dan sesungguhnya kami tak tahu, adakah keburukan yang dikehendaki untuk yang mereka yang berada di bumi? Siapa yang kehendak tu? Dalam bracket tu mana? Allah lah. Tapi tak disebut kan? Tak disandar, tak disebabkan kepada Allah. Adab. Al-Quran itulah dia, adab kan? Allah ajar kita adab ni. Interaksi dengan Allah, minta kepada Allah Ta'ala. Bahasa Arab, sebab tu bahasa Quran ni. Tak ada challenge. Marilah orang yang pakar macam mana bahasa Arab pun kan. Memang nak challenge Quran tak boleh. Nak cari kod ada nak apa? Macam kita lah, kita kan pemeriksa. Kita bila kita buat tesis kan, Viva. Bukan seorang prof anak hantar kita. Kan, mungkin 5 orang. Semua dia tesis kita, dia mesti cari salah. Kalau tak ada salah, dia nak buat apa? Dia nak cari salah kita. Dia baca tu daripada A to Z tu. Dia nak salah kita mana? Tambah dia dendam kita pula. Jaga nanti. Ya. Dia cari salah kita. Quran, cari salah mana? Cari dari sudut mana kesalahan yang ada dalam Quran ni. Cari. Tak ada. 1400 tahun lebih dah. Tak ada. Dia pun nak ubah satu huruf pun tak boleh. Bukan tak boleh. Tak jadi. Orang boleh tahu. Allah jaga Quran. Tak boleh ubah. Dia pun ubah. Tu ubah satu surah, ubah surah ni. Boleh tak? Allah Ta'ala kata lah, janji Tuhan. Wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran, kami jaga Tuhan kata. Kita ke sama. Tuhan jaga. Daripada segala sudut apa, tak boleh tak cari. Tak boleh nak cari salah. Nak buat correction, tak boleh. Tak ada. Kan? Gitu cerita dia Quran ni. Allahu Akbar. Kemudian habis. Maka mereka yang ni puak jin itu menisbahkan, menyandarkan petunjuk kepada Tuhan. Dan mereka menghadafkan, menghilangkan nama Tuhan itu tak disebut dalam perkataan dia. Dia guna perkataan maksudnya macam fi'il majhul. Diberikan petunjuk. Kami tak tahu adakah keburukan itu akan diberikan kepada orang di bumi. Diberikan. Dia pun tak sebut, kami tak tahu adakah Tuhan nak berikan keburukan. Dia pun tak sebut tu. Jaga perkataan dia pun tadi kan. Ini jin-jin yang beriman ni Allah Ta'ala sebut apa yang dia cakap. Allah sebut dalam Quran, dibaca sampai hari kiamat lah. Habis. Surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah. Habis lah. Masuk lepas ni, insya-Allah tafsir Qisar Al-Mufassal. Surah-surah pendek yang putus-putus. Surah pendek, tapi dia putus ayat dia. Wadduha
Wal-laili idza saja. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Jadi nafas kita tak panjang pun tak apa. Kan? Tapi kalau nafas panjang dia baca sampai kan macam Abdul Basit tu kan. Rahimahullah. Jadi bila insya-Allah surah pertama daripada Qisar Al-Mufassal. Qisar ni pendek, surah tafsir surah pendek yang bercerai-cerai. Inilah Wadduha, wal-laili idza saja. Pendek kan ayat dia kan? Dia bermula dari surah Ad-Duha. Tapi Qisar Mufassal. Sana ada Tiwal Mufassal. Mufassal ayat yang panjang tapi dia bercerai-cerai tapi dia panjang. Kan? Gitu. Baik, insya-Allah kita cerita lebih lanjutlah berkenaan dengan ni. Mula cerita nanti tentang nuzul dia, munasabah dia, Mekah atau Madinah ke sebab turun dia. Insya-Allah lah. Surah pendek-pendek yang kita baca dalam solat ni. Bila kita dah baca tafsir kita faham, lain sikitlah solat kita kan. InsyaAllah. Jadi kita berhenti dulu untuk ni. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tanya ada soalan ke tak? Okey kau no? Barang. Ajak tu tadi, Ya. pengajaran tu dalam dia tak boleh sebut nama apa disebabkan keburukan tu Allah yang bagi.